Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan juga subscriber. Apa khabar korang semua? Lama tak bersua. Baik, pada entry kali ini, aku nak cerita tentang golongan yang tidak suka KWSP mengadakan tambahan pengeluaran arcitra. Kerana apa? Kerana baru-baru ni, sejak 2-3 menjak ni aku tengok makin ramai yang lantang bersuara, tak mahu, tidak suka, tidak setuju pengeluaran arcitra ditambah menjadi RM10,000. Jadi, kenapa mereka ni tak nak dan golongan apakah mereka ini? Jom kita mulakan. Okay, kita mulakan pada golongan yang pertama, yang lantang bersuara, tidak mahu, tidak mengiyakan dan tidak mempersetujui pengeluaran tambahan arcitra ni. Golongan yang pertama ni, yang lantang bersuara sejak 2-3 menjak ni, yang aku nampak ialah golongan cendekiawan. Kita panggil golongan cendekiawan lah. Pakar ekonomi, pakar pelaburan, pakar segala macam pakar lah. Bukan pakar bedah, pakar ekonomi terutamanya yang mengatakan pengeluaran ini akan memberi impak kepada negara untuk jangka masa panjang. Okey, baik, itu pendapat mereka. Aku dalam video ni bukan nak menafikan pendapat orang, tapi aku nak bagi tahu masing-masing boleh bagi pendapat masing-masing. Itu saja. Walaupun seseorang itu ialah seorang pakar ekonomi ke, pakar kewangan ke, pakar pelaburan ke, itu ialah pandangan korang daripada segi teknikal. Daripada segi teknikal sesuatu urusan, sesuatu pelaburan. Aku faham benda tu. Tak perlu belajar sekolah tinggi aku faham. Tapi korang pakar-pakar ni bukanlah daripada golongan yang terjejas pun sebenarnya. Okey, bila korang dah bertaraf pakar ekonomi, pakar ekonomi dekat universiti ni lah, pakar kewangan dekat institusi ni lah. Jadi korang ni ialah satu golongan profesional yang tidak terjejas pun pada dasarnya. Akibat pandemik ni, korang masih ada sumber pendapatan, korang tak ada hutang yang tertunggak dan korang boleh dikategorikan kayangan sikit lah. Baru nak naik kayangan, belum kayangan lagi, baru nak menuju ke kayangan. Jadi tak perlulah untuk mempraktikkan urusan pengeluaran tambahan ni secara teknikal. Dan nak kira secara teknikal memang betul. Tapi apa yang kita perlu fikirlah kehendak rakyat tu dan juga tuntutan rakyat dan keperluan rakyat. Apa yang aku nak tekankanlah keperluan. Kenapa rakyat nak sangat tambahan pengeluaran ni? Bukan kita nak tengok daripada sudut taktikal ataupun teknikal suatu urusan tu. Jadi golongan yang pertama ni golongan itulah adanya. Pendek kata, tak terjejas langsung. Okey, golongan yang kedua pula ini jenis kategori orang yang tidak ada simpanan kepada SP pun. Apabila mereka tidak ada simpanan kepada SP ataupun simpanan kepada SP mereka ciput saja, maka mereka lantang bersuara supaya tak payahlah nak buat lagi, cukuplah tu. Contoh ayatnya, cukuplah kerajaan dah bagi 5,000 dah, tak payahlah nak tambah-tambah lagi. Okey, jadi golongan macam ni pula aku terjemahkan ni sebagai golongan yang mengacah dan mengacau. Ada beza mengacah dan mengacau. Mengacah ni acah-acah, mengacau tu mengacau. Jadi mereka ni lah golongan pengacah dan pengacau. Motif tu sukar aku nak gambarkan secara spesifik. Apa yang aku boleh gambarkan ialah pada mereka benda ni tak penting kerana tak ada keperluan bagi mereka pun, kerana mereka tidak ada simpanan untuk dikeluarkan. Katakanlah golongan macam ni ada simpanan yang banyak dalam KWSP dan ada hutang-hutang yang perlu diselesaikan, mereka juga akan turut menyuarakan kehendak pengeluaran. Tapi bila mereka tidak ada simpanan yang mencukupi, maka inilah jadinya dia mengacah dan mengacau. Ini golongan yang kedua ni. Banyak aku tengok dekat merata platform media sosial menyuarakan tak payahlah tambah lagi, cukuplah tu, walah, ingatlah hari tua. Itu dia ayat dia. Dan aku paling tak suka bila disebut perkataan simpanan hari tua. Kan? Okey, dalam keadaan pandemik sekarang ni, istilah simpanan hari tua tu aku rasa boleh tolak perkara kedua kot. Sebab aku tengok ramai yang mati muda, tak sempat tua pun. Tu kalau dia golongan yang kedua ni. Okay, kita pergi pada golongan yang ketiga. 3 golongan je yang aku dapat kenal pasti buat masa sekarang ni. Golongan yang ketiga ni ialah golongan yang mempunyai caruman yang banyak dalam KWSP mereka. Okey, caruman yang banyak. Bila mereka mempunyai caruman yang banyak, kadar dividen dan bonus tahunan, dividen tahunan tu agak menggunakan memang menggunakan kaedah peratusan. Okey, jadi kalau katakanlah 5% daripada 1.7 juta, maka korang boleh bayangkan berapa banyak dividen yang mereka dapat. Okey, jadi golongan jenis macam ni, mereka ni pada dasarnya tidak terjejas. Okey, bergaji besar. Bergaji besar
tidak terjejas sekalipun dan tidak memerlukan pengeluaran. Jadi mereka risau sekiranya pengeluaran ini diadakan, dividen dan bonus bagi tahun yang mendatang akan terjejas. Jadi pendapatan dividen mereka akan terjejas sama. Contohlah okey, sekiranya diadakan tambahan pengeluaran ni, pihak KBSP pada hujung tahun nanti ataupun pada tahun hadapan mengurangkan kadar dividen tu. Dividen tu jadi 2%, 3%. Jadi mereka dapat sikit. Dapat sikit. Kalau 1.7 juta simpanan mereka contohnya, ataupun beberapa ratus ribu, 800 ribu ke 900 ribu ke, jadi jumlah tu akan jadi sikit lah mereka dapat bila percentage yang mereka terima tu sikit. Ini golongan ketiga ni yang tidak setuju dan tidak suka. Poin dia sama juga, mereka ni tidak terjejas, tidak memerlukan pengeluaran ni untuk membayar segala komitmen. Bila tak terjejas, tak adalah benda yang sangkut. Dan mereka mahukan pulangan yang tinggi. Mereka risau sekiranya ada pengeluaran tambahan yang diberi, dividen tahun hadapan akan terjejas dan mereka tidak akan dapat pulangan. Daripada segi peratusan tu, kita kena ingat peratus tu, walaupun kita tengok 5%, tapi 5% daripada berapa jumlah yang korang ada. Kalau ada 1 juta dalam simpanan SKUSP, maka 5% tu besar nilai dia. Jadi faham sendiri jadi golongan macam ni samalah tak jejas. Pendek katanya, kita simpulkan ada satu kesimpulan yang besar. Golongan yang menolak ataupun tidak setuju ataupun tidak suka ataupun tidak memberi respon yang terhadap pengeluaran ni ialah golongan yang tidak terjejas. Okey. Jadi bila tidak terjejas, wujudlah golongan satu, golongan kedua, golongan ketiga. Kerana mereka tidak terjejas. Itu kesimpulan yang aku bercakap. Baik. Jadi semoga pelaksanaan tambahan Citra akan berlangsung dengan jayanya. Tak kira lah tahun depan sekalipun, sebab sekarang ni pun Citra tengah berjalan. Okey, kita faham. Bagi settle sampai bulan depan. Dan pun tunggu dan lihat. Konsep tunggu dan lihat ni ada haknya juga. Dan dalam masa sama kita haruslah melaksanakan sebagai rakyat pun, kita walaupun tiada kuasa untuk melaksanakan atau merencana apa-apa, tapi sebagai rakyat kita boleh bersuara untuk melakukan wang simpanan masing-masing, kan? Itu dia. Dan kuasa kita sebagai rakyat hanya 4 tahun sekali, pilihan raya umum je. Jadi kita berhak menentukan mana yang terbaik untuk masa depan kita sendiri. Masa depan kerajaan tu ialah masa depan kita. Kalau kerajaan tumbang ambing, kita pun akan tumbang ambing. Memang tak dinafikan tentang perkara tu. Baik, sekian. Aku harap muka aku ni dapat mengubat rindu aku orang yang dah lama tak nampak muka aku. Okey, aku sampai daripada Perlis semalam lebih kurang pukul 10 lebih dekat pukul 11. So alhamdulillah perjalanan selamat sampai dapat tengok muka. Okey, walaupun lebuh raya sesak sikit lah, tapi tak jam, dia sesak boleh jalan, tapi 60 je lah kereta banyak. Tapi alhamdulillah tak stuck. Kalau stuck memang keras. Alhamdulillah dipermudahkan. Sekian. See you guys in my next video, in my next update. Jangan lupa tekan subscribe dan lonceng. Bye bye.